Bagi meneruskan majlis kita pada petang ini, tanpa membuang masa, majlis insya-Allah kita akan sama-sama mendengar siri wacana alumni Indonesia di bawah tajuk transformasi wakaf membela generasi masa hadapan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ali bin Hashim. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sedikit biodata beliau. Beliau berumur 66 tahun, merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM, berkelulusan ijazah Sarjana Muda Ekonomi Kepujian daripada Universiti Melaya pada tahun 1969. Memulakan kerjaya awalnya sebagai ahli ekonomi di Bank Negara Malaysia, pengasas dan pengurusi wakaf An-Nur Corporation Berhad, iaitu institusi wakaf korporat pertama di Malaysia. Beliau juga adalah mantan Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation (JCOP). Pada tahun 2007, beliau dianugerahkan penghargaan Ma'al Hijrah dari Sri Paduka Baginda Yang Ketuan Agong. Beliau juga dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah daripada UNIZA pada tahun 2011. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ali bin Hashim, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, menyampaikan wacana beliau. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati saudara ketua majlis, saudara Saha selaku Presiden alumni UNIZA, tuan rumah, dan juga Timbalan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Ikhwan, Naib Chancellor, Naib Chancellor, Profesor-Profesor, Pensyarah-pensyarah, Barisan Kepimpinan UNIZA dan juga Persatuan Alumni UNIZA, hadirin hadirat yang saya muliakan semuanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dapat pada kesempatan pada petang ini saya bersama, dan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi mengundang saya untuk menyampaikan satu ceramah ringkas pada petang ini bertajuk transformasi wakaf membela generasi masa depan. Jadi antara lain yang saya akan huraikan di sini ialah sedikit pengalaman, kesempatan, syukur alhamdulillah terdapat sewaktu saya merajui Johor Corporation selaku CEO. Dahulu menubuhkan apa yang kita panggil wakaf korporat mungkin yang pertama di Malaysia, bernama wakaf An-Nur Corporation Berhad. Jadi tujuannya inilah untuk kongsi pengalaman bagaimana. Yang paling penting, kenapa perlu kita perkenalkan konsep institusi baru sebagai wakaf korporat, dan apa pentingnya. Jadi yang juga saya akan kaitkan khasnya, wakaf ni kehebatannya ialah dia dapat menjamin, membela nasib masa depan, generasi masa depan kita. Hari ini orang Melayu, umat Islam seluruh dunia menghadapi cabaran yang kita hebat sebagaimana kita sedia maklum. Syukur alhamdulillah kita di Malaysia lebih baik kedudukan kalau bandingkan dengan umat Islam lain yang tindas, dizalimi, dianiaya. Dari segi kedudukan ekonomi pun alhamdulillah, sosial ekonomi kita mungkin lebih baik, alhamdulillah. Tetapi apa pun kita tahu di negara kita sendiri pun kalau tak jaga, kita akan hilang kedudukan. Bahawa bagai-bagai tsunami yang melanda, tsunami politik, tsunami ekonomi sebelum daripada itu kita pun melanda. Jadi kita kena mencari jalan, dan antara strategi itu banyak, bukan satu jalan ke Mekah, tuan-tuan dan puan sendiri maklum. Tetapi hari ini saya nak berkongsi sedikit pengalaman tentang wakaf korporat. Sebab waktu saya di Johor Corporation dahulu, alhamdulillah dapat peluang membina sebuah organisasi milik kerajaan. Milik kerajaan maknanya milik orang ramai. Dan ketika itu antara lain kerajaan juga melancarkan dansa perswastaan. Saya juga diberi peluang kesempatan untuk mengambil, menyertai sama. Pilihlah syarikat yang mana nak diswastakan. Tapi saya berfikir juga, saya adalah tanya sana sini, belajar sedikit. Tak ada dalam Islam yang menyatakan kita boleh ambil hak orang ramai yang milik kerajaan yang dijadikan jadi milik peribadi. Jadi pada saya tak kena kalau misalnya perswastaan itu kita teruskan, dan jadi kita kena cari jalan lain. Sebab dalam Johor Corporation pun ketika itu kita sedar, kalau tak diswastakan, sekalipun kita tak swastakan, satu hari nanti akan bangkit unsur-unsur khas daripada kalangan politik, untuk menswastakan. Satu.
Keduanya kita dapati bahawa syarikat-syarikat yang diswastakan hari ini nyata sekali tak sampai ke mana. Hak milik orang Melayu, Islam, umat Islam semakin merosot. Jadi saya dan rakan-rakan dapatkan pandangan sana sini, tukar fikiran dan sebagainya, berfikir cari jalan macam mana. Dan Alhamdulillah dengan kerjasama Majlis Agama Islam di Johor, kita dapat idea untuk menubuhkan. Misalnya Johor Corporation itu sekali, ya, cita-cita dan doa saya mudah-mudahan satu hari itu yang berlaku. Johor Corporation itu sendiri diwakafkan. Dan bila diwakafkan, insya-Allah dilindungi oleh agama, saya yakin dilindungi oleh Allah SWT, kekal supaya benar-benar dapat membela generasi masa depan. Sejarah Melayu kita, bangsa Melayu, khasnya selepas mereka kita dapati kita mewarisi sebuah negara yang hebat atas dari unsur atuk nenek kita dahulu. Tapi makin hari ini generasi yang muda semakin hilang keyakinan terhadap apa yang semakin kecewa. Bukan yang muda, yang tua pun begitu juga. Jadi kita kena fikirkan cara lain, keadaan lain. Tidak boleh lagi terus berfikir atas landasan lama. All of us today disarankan supaya think out of the box. Cuma satu pesanan saya, khasnya bagi anda yang kerja dalam kerajaan ke, dalam korporat ke, dalam GLC ke, bank ke, semua sekali yang kerja mana-mana, kena hati-hati bila think out of the box. Sometimes you are thrown out of the box. Bila you think out of the box, itu mungkin yang berlaku pada saya sebelum saya menamatkan khidmat di Johor Corporation. Tapi itu cerita lama, wakaf korporat. Secara latar belakang, apa dia latar belakang yang menguatkan kita untuk memikir cari jalan baru? Kerana jelas sekali kita dah membangun sejak merdeka, kehebatan pembangunan sangat menggalakkan, dan juga setelah dasar ekonomi baru dilancarkan dapat pelonjakan kedudukan ekonomi Melayu daripada 3% sebelumnya hampir zero, langsung terfikir kepada dikatakan 22%, sekarang merosot balik dan sebagainya. Impak pembangunan ekonomi terhadap generasi masa depan. DPP dah habis, dah tamat, alhamdulillah dapat capai sedikit, tapi kita belum puas hati. Kalau capai 22%, walaupun capai 30%, umat Islam tidak harus puas hati. Sebab keadilan ekonomi pada pandangan saya, kalau kita 60%, maknanya sekurang kurang 60% hak kita. Ini bukan soal hak, 60% yang perlu kita usahakan dan dapatkan. Maknanya kalau boleh capai di 30%, baru separuh daripada apa yang wajar. Lebih-lebih lagi kalau kita gagal capai. Jadi saya akan tunjukkan, saya tak tunjukkan statistik, banyak tentang hal ini. Saya tunjukkan satu bulat saja, menggambarkan inilah gambaran. Dan akan terus berlaku. Generasi kita akan datang, anak cucu kita akan menghadapi situasi ini. Pembangunan di sana sini, ini cuma modelnya, of course. Soalnya dalam kartun bulat kita kena tanya diri kita, kat mana tak ada wajah-wajah lain bulat taruh di situ. Tapi pada saya ada sebenarnya, dan tengok itu dia wajah lain. Hampir jatuh daripada meja pembangunan di negara kita. Lat taruh di situ. Jadi lat sendiri bagi kita mesej itu. Apa puncanya hampir jatuh daripada meja? Ini puncanya. Tsunami ekonomi. Sebenarnya jatuh dan terus bawah hari ini. Dan kalau di tsunami ini boleh menenggelamkan kita, boleh menghanyutkan kita, boleh membuatkan kita lemas. Ini keadaan sebenarnya ekonomi kita hari ini. Walaupun lebih baik daripada umat Islam lain, saya katakan tadi. Kalau kita biarkan, tak buat apa-apa, if we continue to do more of the same, even if we do more of the same, dulu banyak kita dah berjaya. Kalau kita ulangi apa yang kita capai dahulu pun, percayalah, kita akan ditergelami, sistem ekonomi kita tak dapat. Sebab the dynamics of the economic system, yang mana hari ini khasnya apabila ekonomi kita dipacu oleh bisnes dan korporat. Hari ini di seluruh dunia kehidupan diterajui oleh bisnes. Harta kekayaan sebagian besar di seluruh dunia dihimpun, dipegang, dikuasai oleh organisasi korporat. Demikian juga di Malaysia. Syarikat-syarikat yang tersenarai, sebilangan tak banyak, 200, 300. Sebagian besar daripada mereka memiliki sebagian besar daripada harta kekayaan di negara kita. Jadi kita perlu dengan hal demikian merancang, selain daripada meningkatkan tahap petani kita, pendapatan orang bawah, kita juga kena cepat-cepat terajui sektor korporat strategik. Sebenarnya saudara-saudara dan puan-puan sekalian, dah ada pun dalam tangan Melayu beberapa teraju syarikat-syarikat strategik, iaitu melalui GLC. Competition.
melalui GLC ya. Jadi itu sebab pendirian saya dan rakan-rakan khasnya dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia sangat malang kalau misalnya kita biarkan GLC ini terus diswastakan. Dengan hal demikian kita kena cari kaedah lain dan kita percaya bahawa salah satu caranya ialah menerusi konsep wakaf ini. Lagipun apabila diswastakan, dah banyak dulu. Maaf, ini semua kita semua sedia maklum ya. Saya bukan anti sesiapa, saya bukan anti harta kekayaan dimiliki oleh individu. Jangan salah faham. Kita lihat, tapi apa pun dahulu diswastakan. Emas pada tadi dia Ramli, Alim Saad dan sebagainya. Maaf, saya katakan begini, tapi ini semua ya, semua orang tahu. Kemana pergi kebanyakan daripada syarikat-syarikat ini. Banyak terdapat kebocoran. Antara punca utama pemikiran lain, kebocoran dan keteresan kepentingan. Sekali lagi saya tunjukkan kartun belakang. Kat mana antara punca keteresan dan kebocoran ini. Biasa daripada setiap mereka, projek demi projek dilancarkan. Kadang-kadang di kampung-kampung, termasuk niat kerajaan baik, banyak melancarkan projek-projek. Misalnya inilah ambil contoh. Apabila dilancarkan projek Kompang pengembangannya bukan main, media coverage-nya bukan main, tapi semua hebat sekali. Ini dah kata tengok, ini yang berlaku di atas saya. Ya, besok bila turun, seolah-olah sama juga turun generasi demi generasi, apa jadi kepada projek ini? Lihat kat mana anak-anak ikan ni yang turun membesar, ke mana perginya? Ya, seolah-olah besok sampai tak ke generasi masa depan Melayu. Akhirnya mana perginya sebenarnya? Kadang-kadang termasuk mulut ikan yang lebih besar. Masuk. Kadang-kadang dia syarikat multinational corporation. Kadang-kadang sudah tentu yang berupaya, yang berkuasa ekonomi lebih besar di negara kita, termasuk rakan-rakan warga negara Cina dan sebagainya. Saya bukan anti Cina atau ya, bersyukur kita mereka telah memajukan negara kita sampai peringkat ini. Tapi gilirannya sekarang kita kena cari formula. Cuma malangnya pada saya, formula yang kita cari itu kena betul. Sebab kalau kita tiru mereka, kalau dia tidak serasi dengan Islam, iaitu yang kita jiwai, yang kita hayati, maka dia akan timbul konflik dan percanggahan. Ini mungkin yang menyebabkan kita memantul-mantul bila nak masuk bisnes korporat. Ya. Sebab bila nak masuk korporat, ramai kita kalau ciplak mereka jadi terus ikut 100% apa yang mereka buat, kita jadi keparat. Akhir ini kebimbangan. Itu sebab saya yakin banyak orang Melayu, ibu bapa Melayu, anak-anak tidak menggalakkan sangat anak-anak dia dari kecil-kecil lagi. Zaman saya dulu lah, generasi saya. Tidak menggalakkan masuk bisnes. Ada yang kata bisnes ni bahaya nanti duniawi, materialistik, berbeli. Tapi oleh kerana ramai yang tidak meminati bisnes, ini dia masalah kita. Jadi kita tuan-tuan dan puan dengan kita kena cari formula baru, memberi kita motivasi hebat untuk meramaikan anak muda kita, termasuk juga orang tua kita yang masih lagi bertenaga, masuk bisnes menerusi korporat. Kalau tidak, sampai bila kita jadi ketinggalan, kita dihapuskan, hanyut atau ditenggelami tsunami jadi. Tapi kena hati-hati bila masuk bisnes. Ini pengalaman saya sendiri dalam Johor Corporation. Memang banyak terdedah macam-macam. Ada orang nak berswastakan, nak memfaraidkan harta orang ramai, harta kerajaan, milik kerajaan supaya difaraidkan, dipribadikan melalui perswastaan desain. Dari segi teori ekonomi, dari segi prinsipnya memang dapat dilegitimasikan. Dah dibuat di Amerika, dia memang merupakan satu kaedah yang merangsang ekonomi. Tapi kita perhatikan nanti kesan impaknya. Dia tidak adil, dia menzalimi orang lain. Jadi ini yang bahayanya tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak ubah sistem ekonomi kita yang diterajui bisnes dan korporat, bukan saja tidak ubah, kalau kita terus ikut cara perniagaan orang bukan Islam, sangat berbahaya. Saya nak tunjukkan satu kartun yang ini saya petik daripada sebuah majalah Arab yang terbit di London sebelum berlakunya Arab Spring. Sebelum 2010, sebelum berlakunya Arab Spring yang keluar di salah sebuah majalah berbahasa Arab di London. Bahaya menciplak cara barat, dan mungkin antara sumber yang membuatkan berlakunya Arab Spring itu. Ini semua kita tahu, Kaabah biasa. Sebenarnya dia kata orang Arab, orang Islam, masalah kita ialah kerana kita ada satu lagi kiblat baru yang menyebabkan kita bergaduh sama sendiri, yang menyebabkan kita hilang pegangan, yang menyebabkan kita berkonflik, yang menyebabkan kita hilang akal dan sebagainya. Mana dia kiblatnya? Kiri. Ya, itu perhatikan yang disembah oleh dalam kartun dia kata orang Arab, yang membuatkan orang Arab marah dan memberontak. Tentara perempuan ini dia dah hakikat. Hari ini kita nak galakkan anak-anak kita, cucu-cucu
kita sendiri masuk peniaga, tapi kalau kita tak fikirkan halus-halus panjang, kalau kita ikut 100% sistem yang ada, maka dia merosakkan seperti yang berlaku di negara-negara Arab dan sebagainya. Terdapat konflik sebenarnya kapitalisme pada asasnya. Dia tidak adil, malah dia mengakibatkan ketidakadilan dan dia boleh menzalimi. Itu sebab kita kena hati-hati. Itu sebab kita kena juga cari cara lain, kaedah lain. Itu sebab walaupun kita nak gunakan kekuatan yang ada kepada kapitalisme, kita nak gunakan dinamika yang ada, dinamisme yang ada pada market sistem tu, sistem kapitalis, tapi kita kena hati-hati. Dia boleh memudaratkan, dia boleh merosakkan. Jadi di sini kita kena fikirkan bersama. Sebelum kita nak wariskan apa-apa kepada anak cucu kita, dia punya landasannya mesti betul. Kalau terpesong, lari daripada siratul mustaqim dan sebagainya, habis itu semua. Dan ini pun pemberontakan antaranya berlaku di Mesir, di Indonesia. Kenapa? Harta kekayaan dibolot, kemudian berpakat di peringkat golongan atasan, penguasa-penguasa politik, kroni, angkuh, rakus, monopoli, dan membolot segala kuasa politik dan kuasa ekonomi dicantumkan. Hampir-hampir berlaku di negara kita, kuasa politik dan kuasa ekonomi juga dicantumkan. GE, jadi election yang lepas, ya, hampir-hampir. Dan kalau berlaku mungkin mudaratnya lebih besar kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Saya bukan orang politik, saya tidak nak masukkan elemen politik. Saya hanya melihatkan daripada dimensi impact politik terhadap kehidupan bisnes, ekonomi, korporat dan sebagainya. Sangat hebat. Jadi dengan hal ini kan tuan-tuan dan di sini saya nak kongsilah pengalaman sedikit dalam Johor Corporation. Tapi sebelum itu yang paling penting, kenapa wakaf? Dan ini semua saya yakin biasa dengan hadis Rasulullah SAW, iaitu maksudnya apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Dan ini ada hubung kait dengan generasi masa depan. Apabila kita mati, terputuslah hubung kait dengan membantu generasi masa depan. Melainkan 3 perkara yang boleh. Bukan saja membantu kita apabila kita mati, tapi boleh juga membantu anak cucu kita untuk meneruskan kehidupan. Antaranya semua sedia maklum. Pertama-tamanya sedekah jariah, keduanya ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh yang berdoakan untuknya. Pak, hari ini fokus saya ialah kepada sedekah jariah yang mana ulama tegas katakan wakaf adalah satu institusi yang benar-benar menepati konsep sedekah jariah ini. Sebab wakaf itu turun berkekalan, mengalir terus. Wakaf itu maknanya bila kita wakafkan pangkalnya, harta, saham ke, wang ringgit ke, bangunan ke, tanah ke, maka manfaatnya dapat kepada orang yang mewakaf selagi dia diuruskan dengan baik, membawa manfaat terus kepada orang yang berhak menerima manfaat wakaf itu, termasuk fakir miskin ke atau sebagainya.